menjaga adab tu payah. Tengah duk dengar dalam kaset orang telefon, mesti kita angkat dulu telefon. Dah angkat telefon sembang, hak cakap tadi terlepas dah. Jadi benda macam tu payah. Jadi pada pengalaman hak duduk ngaji gapo, kalau kita jaga adab seumpama dengan ni, insya-Allah ngaji sikit tak apa, Tuhan bagi berkat ilmu pada kita. Dah, apa guna tuan-tuan mengaji belah-belah tahun tapi faham tidak, Tuhan tak bagi berkat pada ilmu. Habis homo gitulah. Mari hak duduk depan ustaz, hak jaga adab, hak angguk, hak geleng ni pun belum tentu lagi. Tapi tak apalah, pasal kita belajar pada adab, kita ambil atas jalan adab, belajar, bagi pandai tak pandai Allah. Tapi kita jaga adab macam ni, kadang disebabkan menjaga adab, ngaji sikit Tuhan bagi berkat pada ilmu, boleh faham lebih, ada kekuatan buat amal. Di satu surah kuliah muslimat kita mengajar satu tempat, dapat berita berlaku masa duduk tengah mengaji, berlaku kes kecurian. Orang curi duit. Saya tak, benda tu dah lama berlaku, cuma tak sampai pada pengetahuan saya. Lama-lama tu baru sampai. Jadi saya sebut benda seumpama dengan tu. Mari duduk dalam majlis ilmu dah. Tak duduk dengar kuliah bab dosa pahala, syurga neraka, halal haram, berkat tak berkat, makan rezeki haram. Tapi berlaku juga kes curi macam tu. Pasal dia duduk depan ustaz, yang duduk depan ustaz tu jasad sahaja. Fikiran ke lain, hati ke lain. Nampak duduk depan ustaz begitu. Hak tok guru duduk syarah bab halal haram, dia tak lantak benda macam tu. Hak dia fikir benda lain. Dia fikir ni perhati siapa hak jenis duduk beg terbuka, dia perhati tengok. Ini macam tu. Jadi kita kata kalau padahal seumpama dengan tu berlaku macam ni dah, padahal mari duduk dalam majlis ilmu dah. Kalau kata di pasar raya tengah kita pegang beg, nak bayar beg terbuka, balik tengok tak ada duit, hak tu lain. Di pasar raya kira kita anggap takut orang, macam-macam orang dah. Hak ni dalam surah. Hak mari ni dengar pasang telinga molek-molek dah. Gitu. Baik, kemudian dia sebut, maka dinamakan dia duk, artinya berkeliling atau bergili buat. Maksud saya tadi yang saya kata yang duk kat luar, tapi yang duk kat luar tepi-tepi tu bukanlah saya kata begitu. Dah, maksudnya yang saya maksudkan, kalau saya cara peribadi, kalau masjid ataupun surau tu dia ada dekat luar tu ruang macam kursi tempat duduk rehat. Dia boleh duduk 2-3 orang kat situ sambil-sambil sembang, sambil-sambil dengar kuliah. Jadi macam tu orang panggil dari segi adab tu macam kurang sikit. Bukan kata tak boleh, tapi tak. Jadi kita ambil kira baik kita menjaga adab, usahalah juga sebaik mungkin. Kita mengaji tak banyak pun tak apa, 40-50 minit, mudah-mudahan ada berkat. Berbanding bertahun-tahun angguk geleng orang tanya gapo, tak tahu gapo nama. Tukar mati dah ustaz tu, naik ganti anak dia pula, naik ganti ngajar, tak faham juga. Ambil. Baik. Maka iaitu kata dur batil, batal, rosak, binasa. Kerana kedua Tuhan itu umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu tiap-tiap satu itu berhimpun ada nisbah. Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu, dan tiada nisbah dialah yang kena jadi. Demikianlah bagi yang satu lagi itu, sebagaimana yang saya hurai tadi, yang kata begini buat tu. Dah habis, orang panggil istilah satu, habis dah situ tu. Dan jikalau yang menjadi Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga, yang ketiga itu pula yang keempat menjadikan dia
dan yang keempat itu yang kelima, dan yang keenam, dan yang ketujuh. Dia hurai lagu mana pula? Dia hurai kata begini, katalah Allah ini benda baharu, maka sudah pasti Allah ni asal tak ada. Kita tak bawah dulu. Kemudian Allah boleh ada, siapa buat? Tuhan nombor dua buat Allah. Tuhan nombor dua pun buat Allah. Daripada tak ada, Allah pun jadi ada. Sebab kita kata dia benda baharu. Baik, ada Allah. Kita bahas hak pada istilah dur tadi. Tuhan nombor dua ni siapa buat? Hak istilah dur tadi, nombor dua buat nombor satu, nombor satu buat nombor dua. Kita kata mustahil dah tadi. Selesai dah situ. Hak bahas nombor dua ni pula, Tuhan nombor satu ni ada, Tuhan nombor dua buat. Tuhan nombor dua ni ada, siapa buat? Tuhan nombor tiga pula buat. Tuhan nombor tiga ni siapa buat? Tuhan nombor empat pula buat. Tuhan nombor empat ni nak ada, siapa buat? Tuhan nombor lima yang buat. Tuhan nombor lima siapa buat? Tuhan nombor enam pula buat. Kalau kita kata Tuhan nombor enam ni siapa buat? Tuhan nombor satu buat. Dia jadi dur tadi. Faham tak? Dia jadi dur tadi. Sekarang ni kita tak ambil dur hak gili buat tu. Kita ambil kata Tuhan nombor dua siapa buat? Tuhan hak lain buat. Bukan Allah buat. Tuhan nombor tiga kita bagi istilah. Tuhan nombor tiga ni siapa buat? Kalau kita kata Allah yang buat, dia gili juga, jadi dur juga. Kita kata yang ketiga, yang keempat buat, yang keempat buat, yang kelima buat, yang kelima, yang keenam tu dia buat. Tak habis, tak habis, tak habis. Tuhan yang ke-1000 siapa buat? Tuhan yang ke-1001 buat. Tuhan yang ke-1,000,000 siapa buat? Tuhan yang ke-1,000,001 buat. Tuhan ke-1,000,000 buat-buat. Orang panggil berhubung-hubung tidak kesudahan. Istilah matematik hak kita ngaji dulu dia panggil infinity. Betul cikgu matematik? Betul. Boleh bagi markah lebih ha. Markah lebih maknanya makan malam ni kena 6 buah. Melawak ya tu. Jadi orang panggil berhubung-hubung dengan tidak ada kesudahan. Orang panggil berhubung-hubung dan yang keenam dan yang ketujuh sehingga tidak kesudahan dan tidak habisan bilangannya, maka dinamakan dia. Orang panggil apa tu? Yang kitab jari tu nak baca. Yang kitab Rumi jangan sebut. Panggil apa tu? Bukan tersasul. Orang panggil tasalsul. Buh bagi. Orang panggil tasalsul. Apa makna tasalsul? Berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Nombor satu nak ada, nombor dua buat. Nombor dua nak ada, nombor tiga buat. Nombor tiga nak ada, nombor empat buat. Nombor empat nak ada, nombor lima buat. Nombor 50 nak ada, nombor 51 buat. Nombor 1,000,000 ada, nombor 1,000,001 buat. Nombor 1,000,001 nak boleh ada, nombor 1,002 buat. Tak habis semua hitung. Kalau duk tak habis semua hitung, duk buat Tuhan, duk buat Tuhan, duk buat Tuhan, bila masa buat makhluk? Ni timbul soalan. Bila masa buat makhluk, sedangkan pada pandangan mata kita ni makhluk ada belaka dah. Ternafi yang kata Tuhan tasalsul, ternafi yang Tuhan itu dur. Bila nafi dur dan tasalsul, tetaplah yang Tuhan itu kidam, tidak baharu. Boleh faham tak? Boleh faham lah tu. Kalau tak faham, tak tahu nak syarah kat mana pula. Kalau kena mari cakap tamil pula. Tahu panggil dur tasansul. Jadi dua istilah ni, kalau orang yang mendalami, orang yang tafakuh dalam pengajian sifat 20, bila kita sebut pada dia, kita bertemu dengan kawan-kawan hak ngaji sifat 20, kita pun teratih tanya, kita nak tahu dia ni ngaji sifat 20 kita teh tanya, dur dengan tasansul tu gapo dah? Dia yang mendalami sifat 20, dia akan boleh hurai. Dur dan tasalsul ini adalah dua perkara yang ternafi oleh sifat qidam Allah. Kalau kata Tuhan baharu, sama ada satu kemungkinan dia jadi gile buat.
A buat B, B buat A, ataupun A buat B, C buat B, A buat C, gile buat, tu orang panggil dur gile buat. Ataupun A, B buat, B, C buat, C, D buat, D, E buat, E, F buat, tak habis semua, orang panggil tasalsul. Maka dur dan tasalsul, dua benda ni mustahil bagi Allah. Yakinlah kata Allah ini bukan baharu, dia adalah qidam. Itu dia. Maka dinamakan dia tasalsul, artinya berhubung-hubung dengan tidak kesudahan, dan iaitu batilun, rosak ataupun binasa, kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga, iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu dan tidak kesudahan habis pada dakwaannya, dan iaitu mustahil, yakni tentu tidak sekali-kali bagi Allah, kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan itu. Kalau dia kata berlaku tasalsul tadi, berhubung-hubung tidak kesudahan, duk buat Tuhan, maka dia kata membawa kepada tidak ada makhluk ini. Bila masa nak buat makhluk, sebab duk asyik buat Tuhan je belaka, sama dah. Dan iaitu batilun, rosak, binasa. Hujah tu tak boleh pakai juga. Tak terima pada akal kita yang kata Tuhan ini tasalsul dan Tuhan itu dur. Yang kata tak terima pada kata Tuhan tasalsul, pasal kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kita tengok belaka. Musyahadah ni maksud dia yakni dengan pandangan dua mata di kepala. Tengok dengan mata belaka dah. Manusia ada, apa nama ni, binatang-binatang ada. Maka menafikan yang kata Tuhan tasalsul. Kalau kata tasalsul tu duk buat Tuhan semua, buat tak habis buat Tuhan. Berapa Tuhan ada? Dah. Maka tetaplah kita mengaku sungguh-sungguh di dalam hati kita dengan tentu sungguh Tuhan sedia, yakni qidam, sedia kala, tidak ada mula, dan tak, yakni mustahil, baharunya baharu Allah Ta'ala. Maka betullah pengakuan di dalam hati kita ini, bila kita yakin dengan sebenar-benar yakin yang kata Allah ini sedia, bukan baharu, maka betullah pengakuan di dalam hati kita ini dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran yang kita iktikad sama dengan yang Quran sebut. Quran sebut apa? Huwal awwalu. Hak atas hak kita bicara dulu. Dan hak kita fikir dari segi logik akal pun, kita menafikan yang Tuhan ni baharu. Sebab kita duk mikir dengan logik akal tadi, kalau kata gile buat jadi dur, kalau kata duk buat semua jadi tasalsul. Mustahil benda ni pada Allah. Maka dia kata dinamakan dia, orang yang beriktikad sama dengan apa yang Quran sebut, dinamakan dia orang yang beriman. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ketiga, baqaun, artinya kekal, yakni tak binasa. Kita sambung dalam pengajian akan datang. Berhenti setakat tu. InsyaAllah, mudah-mudahan yang kita mengaji, yang kita hurai, setengah-setengah bahagian detail sikit, terperinci sikit, halus sikit, walaupun tidaklah halus sebagaimana yang tok guru pondok duk hurai sebut, tapi kita boleh ambil kepahaman daripada apa yang kita huraikan ini untuk kita tambah keyakinan berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang kita mengaji. Kita mengaji dua dah sifat, akan datang masuk huraian sifat yang ketiga. Hakikat sebenar kita mengaji 4 dah. 2 yang wajib,
dan dua yang mustahil. Yang wajib sifat wujud dan juga qidam. Lawan kepada wujud, wujud maksud dia ada. Lawan kepada ada, tak ada. Bila kita kata Allah ini wajib ada, mustahil Tuhan tak ada. Dua dah situ. Kemudian kita mengaji malam ni, kita kata wajib Allah ini qadim ataupun qidam, tidak ada mula. Mustahil Allah itu baharu. Itulah akidah kita. Yang ulama-ulama susung apa semua sekali, mudah-mudahan akidah yang kita mengaji pegang sungguh-sungguh, mati di dalam akidah yang sahih. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Insya-Allah panjang umur ada rezeki kita sambung semula dalam sesi-sesi pengajian yang akan datang. Malam ni lepas insya tak ada lagi dah kelas Muniatul Musalli pasal ada mesyuarat, ada program seminar esok dengan lusa 2 hari berturut-turut. Tengoklah kita cari masa akan datang. Tak gaduh pun tak apa benda tu. Pasal tuan-tuan pun duduk kuliah maghrib pun duduk mengajar juga pasal bab semayang ni deh. Duduk mengaji juga bab semayang. Kita pergi sikit-sikit. Tengoklah kita cari masa akan datang, tengok macam mana. Mudah-mudahan kita boleh sambung kembali, kita kongsi ilmu, ada manfaat kita kongsikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya muhawwilal ahwal, hawwin halana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.